dalam squad kali ni. Pawi, JC Hello, what's up guys? Kembali lagi untuk Sembang Kencang Extra Time minggu ni. Macam biasa, aku baru balik daripada Manila. Turun-turun flight, tengok line up dah keluar. Terus aku datang ke studio untuk buat review senarai 26 pemain yang dipilih oleh Kim Panggon bagi menghadapi Piala Asia Januari nanti. Tapi aku tak pasti adakah 26 pemain ni memang dah jadi senarai akhir untuk dibawa ke Piala Asia, ataupun mungkin akan ada digugurkan menjadi 23, ataupun mungkin ada player-player lain yang dalam barisan simpanan yang boleh dimasukkan semula. So aku tak pasti sebab FAM tak cakap apa ini senarai akhir ke Piala Asia. Tak apa, kita nak review sikit mungkin line up pemain yang dipilih kali ni. Of course, kalau kau baca kat Facebook, Twitter, TikTok, IG, ramailah bagi komen, kenapa dia ni ada? Dia ni ada balik. Kenapa pemain ni tak ada? Kenapa itu ada? So, aku macam aku cakap, aku bukan pakar taktikal ke pakar analisis yang boleh tahulah. Sebab aku yakin Kim Panggon dah buat kerja dengan baik. Of course, sepanjang dah dekat 2 tahun kan dia bersama kita, dia dah membawa kita layak ke Piala Asia, dan sekarang kelayakan Piala Dunia pun kita berada di kedudukan nombor 1. Aku rasa dia tahu apa dia nak buat, dia tahu pemain mana yang dia nak pilih. Setiap pemain aku rasa ada sebab kenapa dia bawa. Okey, kita pergi dekat penjaga goalkeeper. Actually aku of course Shihan Azmi, Syed Izhan dan juga Azri Ghani. Actually untuk aku sebenarnya aku agak terkejut bila nama Sam tiada dalam senarai, sebab aku rasa dalam half of the season Liga Sam sangat-sangat perform sebab sekarang tak salah aku Sam mengumpul sebanyak 9 clean sheet. Kau bayangkan dia main half seasonnya tapi dapat mengumpul 9 clean sheet, dan aku tengok game Selangor dalam 2-3 game terakhir dia sangat-sangat perform So tak apa, kita tolak tepi. Untuk Shihan memang tak dinafikan dia antara penjaga gol yang terbaik kita ada setakat hari ni. Of course, kalau kita tengok dekat performa di ACL, tahun dia pertama dengan JDT, tahun dia pertama bermain di ACL, walaupun adalah kesilapan kecil yang dia buat yang di mana menyebabkan JDT tewas, tapi aku rasa pengalaman dia di pentas antarabangsa tu aku rasa sangat diperlukan, sebab kau nak main di Piala Asia ni lagi pentas yang berprestij tinggi, dan ketenangan tu perlu ada. Dan of course, orang kata Shihan season ni dia dapat 19 clean sheet daripada 24 game, dan juga hanya bolos 7 game saja dalam liga. Dan of course orang kata dia dibantu oleh defender world class dekat JDT, so tak ada masalah. Tapi untuk dari segi aku satu game lawan apa masa JDT menang 2-1 tu, Ulsan yang tak salah aku, game tu antara game yang terbaik lah untuk aku, sebab dia sangat-sangat perform ketika itu, dan aku tak sangka lagi dia memang penjaga gol nombor 1 lah untuk aku. Dan untuk backup keeper Syed Izhan dengan Azri Ghani, aku rasa dua-dua ni muda. Syed Izhan baru, tak silap aku, baru 21. Azri Ghani baru 24 tahun, dan dua-dua ni antara prospek besar negara kita. Aku rasa untuk backup tiada masalah. Aku rasa dua-dua okey menjadi backup yang baik, sebab Azri Ghani kalau kita tengok perjalanan kerjaya dia pun masa dia membantu KL untuk AFC Cup sampai ke final, ada beberapa game yang dia save penalty, yang dia main sangat baik. So untuk Syed Izhan ni dia prospek besar, dia baru 21-20 tahun, dan aku rasa dia ada long term project, dan aku still yakin untuk Piala Asia bawah 23 dia akan menjadi goalkeeper utama kita. Untuk bab goalkeeper tak ada masalah. Okey, kalau kita pergi tengok dekat bahagian right back, kita tengok Matthew Davis dan Syami Safari. Matthew Davis macam aku cakap, Matt Davis, Kobing Ong, Faizal Halim, Miki antara tempat yang dah di lock, tak akan ada orang lain ambil. Okey, masa game Matt Davis, masa game lawan Kawasaki kat salah aku di JDT tewas 5-0, time tu aku kata game yang tak best lah untuk Matt Davis sebenarnya kan. Tapi untuk aku Matt Davis ni dia maintain on the top level starting 2018 dia masuk JDT sampai sekarang. Even pemain-pemain macam Gunalun, Syami Safari, Azrif Nasuhak pun tak boleh beat tempat dia dan dia kekal konsisten sampai sekarang. Dan untuk aku Matt Davis, kalau dia drop pun dia drop sikit je, dan dia terus kekal konsistensi tu. Dan untuk aku backup Syami Safari ni sebenarnya aku rasa dia okey season ni, banyak pemain sebagai sub player. Dan aku agak terkejut sebenarnya. Aku expect Azam Azmi akan terpilih untuk menjadi backup, tapi aku dengar dekat FM punya kenyataan Azam Azmi digugurkan disebabkan injury. So mungkin Syami Safari layak untuk dapat tempat kat situ. Dan center back kita ada 5 orang: Syarul Saad, Dion Kul, Junior Esdal, Dominic Tan dan Kuzaimi PE.
Aku rasa overall player-player ni yang kerap dipanggil bagus. Cuma Kuzaimi PE ni maaf, bukan aku nak cakap Kuzaimi PE tak bagus, tapi semenjak dia masuk Selangor ni performance dia agak drop sebabkan injury. Dan kita tahu masa dia dekat Negeri Sembilan tu dia sangat gentar lah kan. So untuk aku tak sure kenapa Kuzaimi PE dipilih, sebab aku rasa player-player seperti Afro, aku dengar Afro injured juga, digugurkan. Dan of course ramai nama yang disebut adalah Shahrul Nizam, Niger yang sepatutnya ada dalam line up, sebab aku rasa dia satu-satunya player centre back yang berkaki kiri kalau tak salah aku, dan dia seorang yang ball playing defender yang boleh bawa bola. So kalau Nizam ni bermain untuk 3 centre back kat belakang, aku rasa dia sangat sesuai lah dengan sistem Kipangu. Tapi aku tak sure, mungkin ketinggian dia lah yang aku rasa, dan fizikal dia membuatkan dia tak dipilih lah. Untuk aku, of course Junior kita tahu, aku tak pernah sangka Junior. Sebelum ni ada orang kata Junior tak layak, tapi untuk aku Junior sebenarnya antara, ada certain game yang kita perlukan fizikal dia dan aerial duel dia. So aku rasa untuk Junior mungkin game-game lawan Bahrain, game-game lawan Jordan yang besar, kita perlukan dia. Dan untuk backup yang lain, Dominic Tan kita tahu, aku rasa Dominic Tan ni mungkin pengalaman di pentas antarabangsa dia kot membuatkan dia still lagi dipilih, dan pengalaman dia beraksi di pentas AFC Cup juga membantu Sabah layak pun membuatkan dia dipilih. Untuk Dominic Tan, untuk aku tak ada masalah, tapi aku still rasa mungkin kalau boleh digantikan, aku rasa Feroz Baharudin dan Shahrul Nizam antara yang lebih layak untuk masuk ke dalam squad kali ini. Dan untuk aku left back Kobe Ong dan Daniel Ting, macam aku cakap, Kobe Ong, Matt Davis, Faizal Halim dan Arif Aiman, tempat yang dah di lock. Memang kita tak ada player-player macam ni. Dan Kobe Ong dengan Matt Davis sebenarnya dia dah meletakkan satu benchmark yang sangat tinggi. Bukan nak kata player lain tak bagus, tapi bila backup tu jurang dia terlampau besar. So untuk aku itu agak terkejut bila Kobe Ong masa final Piala Malaysia tu dia keluar di injet. Aku cakap aduh, bila Kobe Ong injet ni habis lah Piala Asia kita, sebab kita tak ada kualiti yang macam ni. Walaupun dia dah berusia 32 tahun, tapi aku rasa setiap kali aku tengok dia main Malaysia, dia macam ibarat dia lahir dekat Kelang lah dia main. Dia memang bersungguh-sungguh main Malaysia kan untuk aku. Dan untuk Daniel Ting, of course lepas aku start nampak Daniel Ting menonjol masa dekat KL, lepas tu dia berpindah, dia balik ke kampung dia dan masuk JDT, tak menjadi. Dan dia kat Sabah season ni aku rasa dia sangat-sangat perform, dan dia antara top antara defender yang menjaringkan gol paling tinggi season ni kalau tak salah aku. Dan dia Kobe Ong, Daniel Ting, dia punya throw in boleh long throw in, dan Daniel Ting dengan Kobe Ong ni crossing dia sangat baik lah untuk aku, untuk striker kita. Sebab sekarang ni Romel dah ada kan, so itu untuk defender tak ada masalah. Cuma kalau boleh Feroz dengan Afro tu, aku rasa diorang deserve untuk ada dalam squad kali ni lah. Untuk aku, mungkin aku tak ada masalah untuk yang player-player ni tak patut ada ke ada, tapi Feroz, Niger dan juga Afro sebenarnya lebih deserve untuk masuk ke dalam squad kali ni. Okey, untuk di bahagian tengah kita ada Stuart Wilkin, Afiq Fazail, Brandon Gunn, Enric dan Paulo sebagai nombor 10, dan ada Syamil Kuti dan Naso Insa sebagai nombor 6. Okey, bila line up ni first keluar setiap kali aku buat review, bila first line up ni keluar, aku cari siapa? Hong Wan. Aduh, kenapa Hong Wan tak dipanggil lagi? Sebelum ni ramai perdebatan dekat Twitter yang mengatakan Hong Wan nak tengok Hong Wan main barai, tengoklah main dekat ACL, sebab dia bila kena press dia sangat pressure. Tapi untuk aku Hong Wan ni dia macam mana nak cakap, dia simple game punya football. So dia akan collect bola dan dia akan buka space untuk kat depan. So aku rasa orang-orang macam dia perlu. Cuma beza dia dengan Syamil ni jenis agresif tau. Dia jenis striker, dia jenis defensive midfield yang macam Casemiro sikit. Dia jenis tackle masuk, fizikal yang nak patahkan pihak lawan punya serangan. Itu Syamil punya style. Tapi Hong Wan dia jenis untuk buat game dan intelligent. Sebab tu aku rasa aku memang, of course aku kecewa Hong Wan tak ada, tapi tak apa. Okay guys, of course Stuart Wilkin, Afiq Fazail, Brandon Gunn, lepas tu ada Enric, Syamil Kuti dan Nasu Insa. Okay, untuk Stuart Wilkin, Afiq Fazail, Brandon Gunn, aku rasa tak ada masalah sebab diorang dah kerap kali bermain untuk national team.
Brandon Gunn ni aku lebih rate dia sebagai leadership atas padang. Aku banyak dengar daripada luar padang dengan rakan-rakan yang lain yang kata Brandon Gunn punya leadership dia sangat penting di off the field ataupun on the field. Dia sangat membantu rakan-rakan untuk command walaupun dia dah berusia 35 tahun, tapi aku rasa leadership dalam padang perlu ada orang macam dia. Dan ada certain game yang kita perlukan dia juga. Macam kau tengok Selangor lawan Kedah, di mana dia masuk, dia ubah game tu sendiri dan dapat buat assist untuk Selangor rakyat ke ASEAN. Okey, akhirnya Afiq Fazail, aku rasa last call out itu dekat Taiwan, dia dipanggil dan dia bermain. Dan mungkin Afiq Fazail ni pun dia jenis simple football macam Hong Wan juga. Dia banyak collect bola dah untuk create space untuk dekat depan. Dan untuk aku mungkin salah satunya sebab Hong Wan tak dapat sebab dah ada Afiq kot. So dia tak boleh ada dua orang yang sama kot. Itu pandangan aku aku rasa. Dan untuk Syamil Guti dengan Naso okey, Syamil, aku tak salahkan Syamil boleh layak untuk dapat dalam call up ni sebab Syamil dia deserve apa yang dia tunjuk masa kelayakan Piala Asia tu. Dia deserve peluang ni. Cuma season ni dia tak main langsung sebabkan dia injury. Tak salah aku dia kena ACL tu, tak salah aku aku tak sure dia boleh cope tak international punya level dengan fitness level tu di Piala Asia nanti sebab ni aku rasa kejohanan Asia yang paling besar sekali. So aku tak sure, mungkin Kipanggun akan test dia dekat training ataupun mungkin ada dua peranan friendly dia kena cuba untuk Syamil punya fitness level Dan untuk aku juga Naso, nama yang paling aku terkejut of course Naso Insa sebab di zaman prime, bukan zaman prime, zaman kita perlukan dia selalu tak ada. Zaman kita tak perlukan dia, bukan kita tak perlukan dia, dia ada. Aduh, maaf kalau aku cakap ni sekadar aku punya pendapat sendiri. Cuma Naso ni of course sekarang untuk rekod aku rasa dia pemain paling tua kot dalam senarai ni. Dekat tahun depan 38 umur dia. Season ni pun dia kerap injured, tak bermain langsung. Aku rasa last 2-3 game baru ada dalam senarai. Aku tak sure Kipanggun macam mana boleh pilih dia dalam, of course dengan experience dia, pernah main La Liga, pernah bantu JRT sampai pusingan 16 ACL tahun lepas, menang Liga, FA Cup semua. Of course kita tahu dia punya kualiti yang dia ada dengan ketenangan yang dia ada di atas padang. Cuma season ni tak bermain, aku macam mana nak rate dia. Tak sure kenapa Kipanggun panggil dia. Mungkin Kipanggun nak mencuba. Aku rasa mungkin Kipanggun ada sebab tersendiri. Tunggulah nanti sesi sidang media, kita boleh tanya Kipanggun lah. Okay guys, untuk Paulo dan Hendrik Dos Santos ni, dua player naturalize kita untuk tahun ni kalau tak salah aku. Dua-dua player ni aku setuju sebab Hendrik of course masih muda, baru 27. Paulo walaupun dah berusia 33, 34. Aku rasa dekat Malaysia ni kita memang kekurangan attacking midfield yang kreatif dan bermain sebagai nombor 10. Sebab apa Hendrik dengan Paulo ni dorang ada intelligent, dorang set pieces taker, dorang boleh ambil free kick, boleh ambil corner, boleh ambil penalty. Lepas tu dorang punya long ball tu sangat baik untuk assist. Dorang boleh macam mana untuk create game. So aku rasa orang-orang intelligent untuk dalam squad. Aku sangat rate Hendrik dengan Paulo ni lah. Sebab okay, Paulo ni dia juga boleh bermain sebagai false nine sebab Kipanggun banyak kali kerap guna dia sebagai false nine. Paulo ni dia kalau selalu bola kat udara, walaupun dia macam tak aku rasa tak adalah tinggi sangat, aku jumpa depan-depan, tapi dia selalu menang aerial duel tu, dia selalu menang. Dan untuk aku mungkin certain game dia diperlukan. Dan untuk Hendrik, kebijaksanaan dia daripada segi crossing, passing, long pass, aku rasa dia diperlukan untuk game macam ni. Sebab kalau kita nak main short pass untuk game fizikal, mungkin kena main game short pass kot untuk fizikal. Sebab kat sana Jordan, Barin semua aku rasa saiz fizikal yang besar lah. So kalau nak main bola-bola tinggi kita selalu kalah kot. Tapi untuk kita kena ada creative midfield, Paulo dan Hendrik. Okay guys, untuk right wing kita ada Arif Aiman, Safawi dan Sumareh. Dan left wing ada Faizal Alim dengan Akia Rashid. Dan striker kita ada Darren Lock. Dan pemain naturalisasi yang ke-9 kita terbaru, Romel Morales ada dalam squad kali ni. Okay, macam aku cakap sebelum ni, wing kiri, wing kanan kita memang dah di lock oleh Arif Aiman dan Faizal Alim. Dan dua player ni, dua player yang paling bertubuh kecil, tapi dua player dia adalah dua important key player kita dalam skuad negara. Sebab apa macam aku cakap, Arif Aiman dengan Miki ni antara player yang bertubuh kecil dalam skuad, tapi dua player sangat penting dalam skuad kita, key player. Dan Arif Aiman dengan Miki ni salah satu dua-dua player yang ada dalam top 5 untuk top assist Liga Super, top scorer Liga Super. Arif Aiman season ni dalam Liga Super 12 gol, 12 assist. Miki 12 gol, 9 assist. Dan aku rasa untuk player tempatan berada dalam top 5 tu sangat-sangat memberangsangkanlah untuk aku. Okay, untuk Miki kita pergi Miki dulu. Miki
kalau kau tengok perjalanan kisah hidup dia, career dia, masa starting dia bermain bawah 23, zaman-zaman Datuk Eng Kee Swee, dia bukan key player dia selalu sub, macam zaman-zaman kita menangkan Korea tu kan, zaman tu banyak Eng Kee Swee guna Pawi dengan Akia di wing, tapi Mickey selalu sebagai sub. Tapi perjalanan career dia tu aku rasa membuatkan dia kuat lah untuk hari ni kan. Mickey tak main sebulan weh, kena ban, tapi tetap dapat top 5, top assist, top scorer. So aku rasa memang dia seorang pemain yang berkualiti lah untuk Arif Aiman. Dia no doubt lah, sepanjang aku hidup, dia the best player Malaysia yang aku pernah tengok kot, aku rasa. Macam perjalanan Arif Aiman pun bukan mudah. Dia keluar daripada AMD dengan tubuh kecil. Zaman-zaman tu orang pandang Lokman Hakim, dan JDT develop dia, tak silap aku dalam rekod daripada 2018 tu, rekod dia main 4 team dalam satu season. JDT 4, naik JDT 3, naik JDT 2, terus main senior team. Dalam satu tahun tu dia main, dan aku rasa dia mengguna peluang yang betul tu dekat JDT. Sangat rezeki lah untuk dia sebab kau bayangkan kau umur 17, 18 datang training dengan first team JDT, play star. Mungkin time tu Safawi, Akia Dasta kan, kau ada Aidil Zafwan ke play star lain. Cuba kau bayangkan umur 17, 18 lemak datang training dengan first team, mesti kau rasa macam takut sikit. Tapi dia membuktikan nothing special untuk pemain lain. Kalau kau perform, kau layak, kau deserve untuk main. Dan untuk aku, Arif Aiman dengan Mickey, tolong jangan injet sampai Piala Asia yang sebenar. Kalau diorang tak ada, mungkin game tu agak lain sikit lah untuk aku. Okay, untuk backup Safawi dengan Akia, aku rasa mungkin Akia aku rasa tak ada masalah. Season ni dia banyak super sub masuk dan menjadikan gol. Untuk Safawi dengan Sumareh ni, tak bagi cerita Safawi, okay, lepas dia injet, dia terus jatuh, Arif Aiman ambil tempat dia. Dan untuk aku, kenapa Safawi still lagi dipanggil, sebab aku rasa international level, mungkin sebab nak beraksi di international level ni bukan mudah. Kalau kita imbas kembali dulu masa kita kelayakan Piala Dunia yang main dekat Indonesia tu, Hadim Azman tak boleh main weh time tu, sampai dia tukar Sumaria dalam minit 30, Sumaria terus perform. Untuk intensity dalam international level ni, aku rasa tak semua player boleh adapt. Tapi untuk Pawi ni, aku rasa mungkin dia special. Dia pun macam Paulo dengan Hendrik, boleh ambil free kick, boleh ambil corner, shooting daripada luar kotak. Pengalaman dia, aku rasa membuatkan dia deserve. Dan untuk aku tak salahkan Pawi Aku setuju Pawi ada dalam squad kali ni. Pawi, Jesse aku setuju dia ada. Kita kembali ke striker kita, Darren Lock dan Romel Morales. Okay, sebelum ni kalau dikelayakan Piala Asia dulu, kita ada Darren Lock dan Syafiq Ahmad. Of course aku merindukan Syafiq Ahmad. Dia ada kualiti striker yang sangat baik, dan aku rasa player tempatan yang boleh header satu-satunya adalah dia, untuk jaringkan gol melalui header. Aku rasa tak ramai striker kita yang dapat jaringkan header seperti Syafiq Ahmad. Mungkin sebelum ni ada nak naik sikit Tanah Bala lah, tapi Tanah Bala tak sampai reach potential lah. Untuk Syafiq Ahmad ni, bila dia masuk ke Kedah tu, aku sangat suka sebab dia dah dapat form dia balik, dia dah dapat game time dia balik, dah dapat naik confidence. Tapi dengan isu Belanda, dia patah balik dan terus tak dapat main kan. So aku dengar season depan pun dia nak cari kelab lain untuk dapatkan minit permainan. Aku rasa aku sangat suka dia, sebab sayang awet, sebab dia pun baru 27 tahun. So, ada lagi ruang yang dia boleh perkembangkan lagi lah. So untuk aku tak apa, untuk Darren Lock kita tahu dia memang seorang nombor 9, tapi dia bukan pure striker yang tunggu dalam kotak. So untuk aku Darren Lock ni dia lebih membuka, dia drop deep, collect bola dan membuka ruang kepada Arif Aiman dengan Mickey untuk naik ke atas. Dan juga Darren Lock ni aku suka dia rajin pressing. So ada setengah-setengah taktikal mungkin digunakan dia. Kalau nak main crossing, ini dia orang dia, Romel Morales. Dia pemain naturalisasi ke-9 kat Malaysia yang buat, kalau tak salah aku, pemain naturalisasi ke-9 betul. Adalah nanti senarai aku tengok ada yang lain-lain. Untuk Romel, aku setuju sangat-sangat dia dinaturalisasi sebab dia baru berusia 26 tahun. Long term kita boleh guna at least 10 tahun kalau dia kekal aktif, dapat game time secara merit. Okey, kita imbau balik dengan Romel ya. Dia bukan asal striker starting 2016 2017. Coach pertama yang bawa dia ke PKNS adalah Datuk K Raja Gopal. Datuk K Raja Gopal bawa dia ke PKNS masa tu, dan time tu dia umur 19-20 tahun. Dia starting bermain sebagai seorang pemain nombor 10 ataupun pemain nombor 8, main center midfield ataupun seorang attacking midfield. Dan masa tu dia sangat perform. Sebagai bila Selangor dah tak ada, dia pergi ke KL kalau tak salah aku. Dan masa start 2021 tak silap aku, zaman Boyan nak masuk alih, masa tu KL mengalami krisis striker sebenarnya.
beli striker tak jadi, lepas tu bawa striker baru kena SCL, dan Boyan ceritanya dia tak ada ruang siapa nak main striker. Dia letakkan Romel main striker, dan season tu sebenarnya sampai KL juara Piala Malaysia, Romel top scorer, dan situlah berterusan Romel menjadi seorang striker. Untuk aku Romel dia seorang yang versatile, boleh main nombor 8, boleh main nombor 10, boleh main wing juga, dan boleh main sebagai nombor 9. Dan untuk aku sebenarnya ada sesuatu game kalau kau nak main crossing, orang macam Romel kita perlukan sebenarnya. Dan Romel pun boleh control ball, boleh shooting juga, dan juga dia pandai cari ruang sebagai seorang striker. So untuk aku setuju sangat. Cuma untuk chemistry antara satu sama lain, sebab player-player ni dah banyak kali main bersama kan. So untuk aku Romel mungkin 2 game international sebelum Piala Asia tu friendly, dia kena tunjukkan lah dia mampu cepat adapt dengan player-player yang dah ada ni. Okay, secara overall aku tak menyalahkan Kipanggun. Aku faham setelah apa yang dibuat dekat Malaysia, dia bawa kita layak ke Piala Asia. Sekarang ni kita nak nombor 1 dalam grup untuk kelayakan Piala Dunia. Aku yakin dengan Kipanggun apa pemain yang dipilih, sebab sebelum ni kalau aku interview, kalau aku tanya soalan panas, dia akan cakap trust my plan. Dia tahu apa nak buat. So aku rasa aku trust Kipanggun punya plan. Cuma 3 player, bukan aku kata diorang tak bagus, 3 player ni tak deserve ada dalam squad. Of course Sumareh, Naso Insa dan Kuzaimi PE. Ni 3 player yang aku rasa tak deserve ada dalam squad. Untuk tahun ni punya performance ada player-player lain yang lebih deserve untuk ada dalam squad kali ni. Okay, tak apa. Untuk aku, kita sebagai rakyat Malaysia, apa-apa pun, ini setelah 42 tahun tak layak secara merit. Aku rasa berkobar-kobar. InsyaAllah tim Harimau Melaya akan pergi buat coverage di Qatar. Dan aku rasa, aku tak tahu lagi ni senarai akhir ke belum, sebab FAM hanya umum ni latihan pusat. Mungkin senarai akhir tiba-tiba berubah, kita tak tahu. Dan aku harap mungkin dekat training tu Kipanggun akan tengok lah fitness level, diorang punya kecergasan, injury, diorang siapa pemain yang akan dibawa ke Piala Asia nanti. Okay. Dan untuk aku support saja apa Kipanggun buat. Kita sebagai rakyat Malaysia, of course nak kutuk boleh, tapi nak mengkritik jangan sampai menghina lah. Kita mengkritik biar membina untuk diorang. Okay. So aku yakin dengan Kipanggun, aku punya personal predict aku at least Malaysia sampai ke pusingan 16 Piala Asia nanti. Okay. Terima kasih yang support. InsyaAllah kalau berkesempatan aku akan buat video-video yang lebih, mungkin analisis lebih mendalam. Dan untuk korang, macam mana pendapat korang untuk 26 pemain yang dipilih ni? Adakah korang setuju ataupun tak setuju? Korang boleh komen dekat bawah ni. Jangan, setiap orang ada pendapat masing-masing. Tiada siapa betul, tiada siapa salah dalam bola sepak ni. Kita share pendapat kita untuk kita memeriahkan dan menaikkan bola sepak kita sendiri. Okay. Kalau kita tak support, siapa lagi nak support? Kita jumpa di Piala Asia 2024 Januari. Okay. Ciao, bye. Thank you so much for your support.